Okay, so we are going to start with your tutorial question 6.1 terlebih dahulu, then we'll be going into your 6.2. Alright, 6.2 tak banyak nak cerita lah sebab kalau kamu tengok video, banyak saya nak tanya je sebenarnya. Okay, so your tutorial question over here tak banyak soalan, cuma ada soalan yang jenis soalan yang saya tak bincang dalam hari Selasa hari tu. Okay, hari Selasa hari tu pun saya dah banyak buat soalan, dan soalan yang saya bincang kat hari Selasa hari tu adalah soalan yang banyak kat ChemScore, yang dia suka keluar exam, yang dia suka main dengan ion. Okay, so kat sini soalan jenis lain. Over here I have my isotope notation, and if you remember, we have learned our isotope notation. I have two numbers over here. I have a top number 40 and then I have a bottom number 20. What is the top number? Koyum? Tak buka mic. Number nucleon. Nucleon number. Tadi belakang hang bukan pantai apa lah? Alright, and then Hakim, 20 tu apa? Dua orang yang masuk lambat ni. Number proton. Number of proton. So, bila dia bagi dalam bentuk isotope notation, kita tahu atas tu adalah nucleon number, bawah tu adalah proton number, and everybody knows that. Bila dia adalah electronic configuration untuk neutral atom sekali lagi, we have talked about it 1,000 times. Number of proton akan sama dengan number of electron dia. So, bila kita nak tulis electronic configuration untuk elemen P, kita akan guna number of proton susun dalam tu sebab sama dengan number of electron. Aisyah, SPDF notation. One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Thank you. And Aisyah juga. From the 1s2 electronic configuration yang kamu bagi, group berapa, period berapa, block berapa? Period kumpulan period 4. Period 4. S block. S block. Group 2. Group 2. Thank you. Dania, kenapa period 4? Sebab highest number dia 4. Highest number apa? Highest N. Highest N 4. Alright, highest N equals to 4. Danish, kenapa S block? Sebab electron valence dia 4s. Alright, sebab electron valence dia 4s. Lagi? So, cara kita tengok. And dia sama dengan S. NS. Danish, you are done. You know. Hakim dah habis lahang Danish, Electron valence in NS. Sebab? Electron in NS. No. Kita tak tengok electron valence untuk block. Last electron failed in NS. Yes, last electron in S orbital. Kita hanya tengok last electron in S orbital ya. Untuk block kita tak tengok valence electron, kita tak tengok apa. Kita tengok electron last tu masuk kat mana. Okay? And last but not least, group 2. Fio, why group 2? No of group and no of valence electron. Valence electron is how much? 2. 2. Why 2? Untuk semua kawan-kawan yang tengah mendengar ni, untuk soalan ni saya bukan nak jawapan saja, saya nak kenapa. Okay? So bersedialah. Soalan senang macam ni, apa kelas nak jawapan je. Yes, Fio, valence electron 2. Why?
No number of group sama dengan valence electron. Number of group akan sama dengan number of valence electron. Very good. Okay. And again, why? Why number of group will equals to the number of valence electron? Banyak sangat aku suka tanya kan? Yeah, kenapa? Yeah, I'm still asking even though I know I asked so much. Why the number of group will equals to the number of valence electron in this case? Sebab dia sama. No, Hakim? Sebab dia S block. Sebab dia S block. Alright, thank you. Kenapa macam mana kita nak tahu number of group tu akan sama dengan valence electron ataupun perlu tambah 10? Kita akan tengok pada kawan blok ni. So blok dengan group adalah kawan baik. Kalau soalan tanya group, kamu kena cari blok. Mesti. Alright? Sebab yang ni, statement yang Fio cakap ni akan ditentukan oleh dia blok apa. Okay? Dan kita tambah 10 sebab dia adalah P block. So kat sini dia S block. So kita tak tambah 10. Okay? Next, over here, I have my Q. And then I have my nucleon number 36. I have my proton number 17. Ikin, saya nak electronic configuration untuk Q. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Thank you. Alright, next saya nak Ida. Group period block. Period 3, Period 3. P block, P block. group 17. Group 17. Azika. Y period 3. Saya perasan student saya minggu ni dia orang respon lambat. Line hampa tak okey ke line saya tak okey pun saya tak tahu. Ya Hazika? Highest n equal to 3. Highest N dalam electronic configuration kamu equals to 3. Thank you. P block. Why? Sebab 3p5. Last electron in p orbital. Thank you. Sebab last electron yang kamu masuk, dia masuk pada 3p5. Perfect. Y group 17. Sebab number of group sama dengan number of valence electron tambah 10. Sama dengan number of valence electron tambah 10. Number of valence electron berapa sekarang? 7. Number of valence electron 7. Soalan saya sekali lagi. Tak apa, online pula kesian kat dia. Nita. Hazika kata number of valence electron 7. Macam biasalah saya hampa kena ready lah dengan saya kan. Soalan senang macam ni aku tak minta jawapan je lah. Alright. Nita. Hazika kawan kamu kata number of valence electron 7. Soalan teacher. 7 valence electron tu duduk di mana? Tujuh valence electron tu adalah yang duduk di mana? 3s2 dengan 3p5. 3s2 dengan 3p5. Thank you. Alright. Always remember, bila dia adalah P block, your valence electron adalah Ns tambah Np. Thank you. So you have your 3s2 and 3p5 as your valence electron. So 7. Dan disebabkan dia P block, sebab tu dia keluar statement number of group sama dengan number of valence electron tambah 10. Sayang, benda ni kamu tengah tidur tengah malam, lepas tu saya video call kamu, saya bagi soalan, kamu kena jawab dengan betul. Itu level kamu mahir. Tahu? Kamu kena mahir sampai macam tu. Alright? Macam mana kamu jumpa makanan, lepas tu kamu baca doa laju, baca doa makan tu cepat je, macam tu kamu jawab soalan ni. Tahu? Soalan ni salah ketuk kepala pun sampai penyek. Alright, and then saya ada Zatasha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Alright, Zatasha juga group. Group period block. Ikutlah nak bagi apa dulu. Group 2, period Group 3,
S block. Period 3 S block. Thank you. Alright, Haziq. Kenapa group 2? Hello, Haziq. Are you still there? Ya. Sesat di mana hang? Hang mute aku patut tengok YouTube ah. Tidak ah. Group 2 kenapa? Sebab Haziq baru bangun sebab dah? Masuk kelas tak tadi? masuk. Hmm. Sebab ada S block. Sebab dia S block. Okay. Number of valence number of group sama dengan number of valence electron. Okay. So, Valence electron dia sama dengan 2. valence electron dia sama dengan 2. Valence electron dia duduk kat mana tu? 3s2. Number of valence electron dia duduk pada 3s2. Thank you. Alright. So number of valence electron dia duduk kat 3s2. Again, relationship between period and block. Block dia adalah S block sebab electron last dia duduk dalam 3s. So bila dia S block, group dia akan sama dengan number of group equals to number of valence electron. Okay. Benda ni related. Sangat-sangat related. Kawan baik. Okay. Last but not least, saya jawab soalan ni. S saya kat sini 6. So saya ada 1s2, 2s2, 2p2. And from here, I know that is a P block because last electron saya masuk pada 2p6. 2p2 saya. Salah tulis. Okay. Dia adalah P block kat sini and then saya tahu dia adalah period 2 because highest N kat sini adalah N sama dengan 2. Last but not least, benda ni akan jadi group berapa? Aisyah? Empat Group 14. Ain, kenapa group 14? Hello Ain. Sebab number of, sebab dia P block, lepas tu bila P block number of electron valence sama dengan tambah 10. Number of valence electron sama dengan, tambah 10 sama dengan number of group. Okay. Number of valence electron dia berapa? Number of valence electron dia 4. Number of valence electron dia 4. Number of valence electron tu duduk kat mana Koyo? 2s2 dengan 2p2. 2s2 dengan 2p2. Tahu kenapa tadi saya keluar statement yang saya kata Haziq mute saya, lepas tu dia tengok YouTube ke apa benda. Sebab ada cikgu tu kelas dia lah. Obviously saya rasa budak saya tak berani buat macam tu dengan saya. Kan? Kot. Alright, cikgu tu dia panggil budak tu. Budak tu ada tau duduk depan. Buka webcam macam apa. Sekarang ni dia ada. Lepas tu cikgu tu panggil dia tak jawab soalan. Lepas tu dah lama dia jawab soalan sebab kawan dia WhatsApp dia. Tahu dia buat apa? Dengan jujurnya dia bagi tahu cikgu tu, dia tengah tournament. Sekarang mana ada tournament apa? Tournament game. Bodoh. Tahu. Sebab tu saya keluar tiba-tiba ada idea. Haziq hang mute aku So budak tu ada depan webcam je lah. Dia buka webcam, dia tunjuk muka je lah. Tu, macam pandai lah. Okay. Mungkin budak aku buat macam tu kat God. Saya percaya. Saya dengan jujur saya percaya kat kamu. Kamu tak percaya kat saya. Alright, saya ada soalan sikit kat sini. Kalau saya ada unknown, katakan saya ada unknown zat. Saya bagi isotope notation dia dalam bentuk ni. Ni. Okay, very simple isotope notation. Tapi saya bagi isotope saya adalah charge. Biasa jumpa sebelum ni? Isotope notation saya pernah bagi tahu kita kena check 4 benda. Kita kena check nuclear number, kita kena check proton number, kita kena check number of electron dia supaya kita tengok charge dia kosong atau positif atau negatif. We'll talk about that dalam chapter awal-awal itulah. So, kalau soalan bagi benda ni sekarang dan soalan dia masih sama. Determine
period group block. Okay, dia tak minta tulis electronic configuration. Soalan dia straightforward je. Dia nak buat jahat lah sebenarnya. Dia tak minta kamu buat step awal tu. So soalan saya sekarang, kalau saya nak tentukan period group block, kita ambil kira tak positif atau negative charge kat sini? Tak. Anybody? Ikin? Takut. Ikin kata tak. Takut. Okay, tak betul takut. Okay, takut. Yang lain? Tak juga. Tak juga. Ain kata tak juga. Koyum? Ha? Koyum rasa kita ambil kira tak? Tak. Tak. Okay, semua orang kata tak. Saya nak tahu kenapa. Haziq? Sebab dekat periodic table semua charge neutral. Sebab dalam periodic table, semua benda adalah neutral. Very good. Sebab Aziz kata semua benda yang kita nak tengok dalam periodic table adalah neutral. Dan saya pernah tekankan sangat-sangat hari Selasa hari tu, kalau nak tentukan period group block, kita hanya tengok pada neutral atom. Dan bila kita tengok pada neutral atom, benda yang saya nak adalah number of electron. Tapi selain daripada number of electron sayang, benda ni sama dengan number of proton. So, kalau soalan bagi isotop notation dalam bentuk charge, adakah kita kisah sangat dengan charge tu? Tak. Yang kita kisah, this one. Yang saya nak sebenarnya hanya adalah number of proton dia berapa. Okay, yang saya nak sebenarnya number of proton dia berapa. Okay, so saya nak SPDF notation untuk Z kat sini. Nita? Satu S2, Mhm. 2 S2, Mhm. 2 P6, 3 S2, 3 P3. Thank you. Alright, perfect. Mimi, period. Period 3. Period 3. Block. P block. P block. Group. Group 15. Group 15. Hayati. Mimi kata group 15. Kenapa group 15, Yati? Sebab dia P block. Sebab dia P block. So, Kalau P block nombor valence elektron sama dengan valence elektron tambah 10 sama dengan number of group. good. Number of valence electron tambah 10 sama dengan number of group. So, soalan saya sekali lagi. Number of valence electron dia berapa? 5. Number of valence electron dia 5. Number of valence electron 5 ni duduk kat mana, Yati? 3S2, 3P3. Thank you. Alright. By using this. Sorry, Ida? Apa SPDF notation tu bukan dia patutnya 3P4 ke last kali? Kenapa 3P4? Sebab kena tambah satu kan? Sebab dia Kenapa remove nak tambah? elektron. Kena tambah satu sebab dia adalah? Dia charge plus kan? Dia charge plus, betul. Tapi nampak tak saya tulis untuk siapa? Z. Bukan So, kamu tak. Sekali lagi, Ida. bukan dia sepatutnya 16 ke semua elektron dia? Kenapa 16? Sebab yang kalau Z dia bukan semua ni. Kena tambah satu. Tapi yang ni tak, Ida, yang ni 15 ni adalah number of proton. Oh tak berubah Number of proton berubah tak rasa-rasa? Tak. Siapa yang berubah? Number of electron. Betul. Melainkan, alright, melainkan soalan minta dua-dua. Kita ada soalan tutorial yang nanti, soalan satu ada soalan tutorial yang dia minta dua-dua.
dia minta juga untuk Z positif. Dia minta juga untuk Z positif. Kalau dia minta juga untuk Z positif, then number of electron untuk Z positif adalah berapa? Ila? 16. 16. Z positif. 14. Apa macam tu lah. Isu tambah satu dengan tolak satu tu problem no. Saya banyak kali dah saya beritahu. Saya tanya soalan, hampa fikir 3 saat. So kalau dia adalah Z14, number of electron akan jadi 14 kalau dia adalah Z class. Alright? Sebab apa? Sebab dia positif kat sini. So SPDF notation dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Okay? Yang ni. Depends pada soalan. Tapi kalau nak tentukan period group block, kita akan sentiasa ambil yang neutral. So neutral kita boleh dapat daripada number of proton. Okay, soalan lagi. Thank you Ida for the question. Soalan lagi? Tak ada? Saya ada soalan. Kalau saya guna this one, semua orang guna yang Z punya, semua orang guna yang Z punya. Dan soalan teacher adalah when M equals to 0, bila M equals to 0, number of electron? Enam. 6. Kawan kamu kata 6. Syafiqah kata 6 lagi. Yati? 6. Yati kata 6 juga. Lagi? Umairah? 5. Umairah kata 5. Fatin? 6. Fatin kata 6. Apa buat kau pun ikut jawapan kawan? Zatasha? 15. 15. Ain kata 15. Danish? Boys? 9. 9. Soalan yang sama saya ada 4 jawapan sayang. Boys? 15. Aziz kata 15. Danish? 15. 15. Okay. So jawapan berat pada 15. Let's see. Let's see. Kalau aku boleh dendam apa kan shock kan. Siapa salah ketuk tampi. Bapa apa tekan apa ketuk bapa. Alright. Tak adalah aku tak jahat macam tu. Walaupun aku jahat sebenarnya. Okay. When M equals to 0. So when M equals to 0, you know siapa boleh pegang M equals to 0? Ada 2 orang boleh pegang. Adalah bila L sama dengan kosong, M boleh sama dengan kosong. Bila L sama dengan 1, M juga boleh pegang kosong. Kenapa saya hanya tengok L sama dengan kosong dan L sama dengan 1? Sebab dalam ni saya hanya ada S orbital dan juga P orbital. Okay? So bila M sama dengan kosong, L sama dengan kosong. So kat sini semua kita akan ambil lah. Untuk S orbital semua kita akan ambil. Habis cerita lah. Betul? Sebab apa kita ambil S orbital, S orbital, S orbital? Sebab dalam ni semua adalah M sama dengan kosong. Tapi untuk P orbital. Untuk P orbital. Saya ada 2P kat situ, saya ada 2P, saya ada 3P. 2P saya penuh. 2P saya penuh. Dan kita akan ambil salah satu kotak. 3P saya adalah 3P3. Again, saya ambil salah satu kotak sebab M sama dengan kosong. So, berapa elektron?
So siapa yang betul? 9. 9. 9. Thank you. Mungkin kita kena buat quiz lagi. Okay, lupa dia salah kan? Teacher tak patut tanya soalan ni. Minggu ni bukan belajar benda ni. Next question yang kita akan pergi, soalan ni yang saya cakap, soalan nak kamu pening. Soalan sebenarnya nak kamu pening, padahal soalan senang. Kenapa saya kata soalan nak kamu pening? Sebab dia bagi ion. Macam isotope notation saya tadi. Dia bagi ion, tapi dia bukan bagi number of electron, dia bagi proton number. So kalau ikut proton number ni akan sama dengan number of electron dengan syarat P saya neutral. So kalau P saya neutral sekarang, dia sebenarnya sama dengan 9 elektron. Okay, untuk soalan ni. Dan soalan bawah, dia minta electronic configuration untuk dua-dua atoms and ion. Dan bila kamu tulis, kita pernah belajar isotope notation, kita pernah belajar electronic configuration untuk ion, P minus kena datang daripada neutral. Okay, so kita kena tulis yang neutral dulu. P untuk neutral adalah 1s2, 2s2, 2p5. That is P neutral. Dan kalau P minus, Ain, kita tambah atau tolak elektron? Tambah. Kita tambah elektron, tambah berapa? Tambah berapa, Ain? Tambah 1. Tambah 1. Alright? Kita tambah 1 kat sini. So, 1s2, 2s2, 2p5, kita akan tambah 1 elektron dan macam kita pernah bincang, kita akan tambah di mana kita berhenti. Kalau tadi saya berhenti pada 2p5, so saya akan tambah dan saya akan dapat 2p6. Bear that in mind, kita bukan kira bilangan elektron yang ada atau yang hilang. Kita akan tengok kita tambah atau tolak berapa. Semua ion kena datang daripada neutral. Bear that in mind, semua ion kena datang daripada neutral. Dan kenapa saya kata dia bagi kamu pening? Dua tempat. Tempat pertama bahagian atas ni. Okay. Bahagian kedua, dia minta period, group, block. Dia minta period, group, block. Tapi kamu ada dua electronic configuration. You have two electronic configuration. Kita akan guna electronic configuration yang mana? Ain dan Jiha? Yang neutral, P. Yang neutral. So, berapa period dia berapa, group dia berapa, block dia berapa? Period 2, P block. P block. Group 17. Group 17. Sambung Aina Jiha, group 17. Kenapa group 17? Sebab number of valence electron, untuk cari number of group, number of valence electron plus 10. Plus 10 akan sama dengan number of group, okay? Dan number of valence electron dia berapa? 2s2 campur 2p5 sama dengan 7. Yes, thank you. That is your group 17, okay? So dia saja nak kamu buat salah weh. Dia saja mengundang. Dia basically guna soalan untuk menggoda kamu buat salah. But that in mind, kerja kita buat soalan adalah kita nak trick kamu supaya kamu ada possibility untuk buat salah. Dan kamu hanya akan tak buat salah bila kamu ingat betul-betul mana satu kamu nak guna. Okay? So jangan terperangkap dengan soalan. Jangan mengikut sangat apa yang soalan minta semua benda. Tengok betul-betul yang mana kamu nak guna sebenarnya. Yang kamu nak guna sebenarnya satu je. Kamu nak guna yang neutral. Okay? Tapi dia minta dua-dua. Dan berhati-hati bila dia minta ion. Alright? Berhati-hati bila dia minta ion. Kita tak boleh kira total elektron berapa lepas tu tulis electronic configuration. Dia kena datang daripada SPDF notation untuk neutral. Okay? Kita kena sambung dari situ. So next saya ada ion Q. Dia bagi ion Q positif. Proton number 12. So again, proton number sama dengan number of electron kalau dia adalah neutral. So kita akan memula dengan tulis yang neutral. Saya akan ada Q neutral. Proton number 12 untuk Q neutral. Umairah, SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2, thank you. Umairah untuk Q positif. Berapa?
1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. Alright, seperti yang Humaira bagi, bila daripada Q nak jadi Q positif, kita akan remove elektron dan kita akan remove satu elektron. Okay. Fatin, saya nak period group block. Period 3. Period 3. Okay. S block. S block. Group 2. Group 2. Alright, group 2 ni berdasarkan Q atau Q positif? Q. Kita akan tengok pada Q. Thank you. Dan kenapa group 2 kat sini? Mimi? Because less electron field in S block, electron valence sama dengan number of group. Alright, valence electron adalah 3s2. So number of valence electron akan sama dengan number of group. Okay. Sebab dia adalah S block. Okay. So berhati-hatilah bila dia ada dua electronic configuration, make sure you choose the very correct one. Okay, saya ada R. Jejaka-jejaka saya. Saya nak SPDF notation untuk R neutral. Koyum? Koyum? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Anybody else? Betul ke apa yang Koyum bagi? Kurang tepat. Tepat. Ini? Oh, ya. Neutral lah. Silap. Sampai 4s2 je lah. Sampai 4s2 je. Okay. Sampai 4s2 je. It's a neutral sayang. It's a neutral. So proton number sama dengan number of electron. So dia akan sama. Proton number kena sama dengan number of electron 20. Danish. Saya nak untuk R2 positif. 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sampai situ je. Sampai situ je. Sebab apa? Sebab buang elektron. Buang berapa? 2 Kita akan buang 2 dari mana? daripada ps2. Daripada? 4s2. 4s2. Apa macam tu lah. Sila cakap. Macam tu. Alright. So kita akan remove 2 elektron daripada 4s2. Next, Haziq. Period berapa? Group berapa? Period berapa? Block berapa? Period 4. Period 4. Block S. S block. Alright. Hakim. Group. Group 2. Group 2. Thank you. Period 4, S block group 2. Reason sebab kita tak tengok pada yang ion, kita tengok pada yang neutral. Bila kita tengok pada yang neutral sayang, N tertinggi dia adalah 4 sebab dia period 4. Electron last duduk pada S sebab tu dia adalah S block. Alright. Dan group 2 sebab dia valence electron sama dengan 4s2 kat sini. Number of your valence electron adalah 4s2 which is 2 electron. Dan disebabkan dia adalah S block, so number of group akan sama dengan number of valence electron. Ingat yang tu. Okay? Senang? Senang je. Tak buat salah, senang lah. Okay, last but not least, I have my T over here. My T proton number 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Dan saya ada T2 minus. T2 minus, soalan saya senang je. T2 minus Syafiqah. T2 minus kepada, T kepada T2 minus. Terima atau buang? Terima. Terima. Ida, terima ke dalam mana? 3p4.
terima ke dalam 3P4. So 3P4 jadi berapa Ida? 3P6. Jadi 3P6. Thank you. And last but not least, benda ni adalah period 3 sebab N paling tinggi saya 3. Benda ni adalah P block sebab elektron last saya dalam T masuk dalam P orbital. Last but not least, benda ni adalah group 16 sebab valence elektron teacher adalah 3s2 3p4. Dia adalah P block, so number of valence elektron tambah 10 sama dengan number of group. Okay. Alright, settle yang ni? Alright, settle yang ni. Kita nak patah balik ke soalan 3 tadi. Alright, saya nak patah balik ke soalan 3. Alright, soalan 3. Second last. Faham ke maksud soalan ni? Okay, let's see. Kita buat sama-sama. First and foremost, dia minta dua benda. Dia minta block dengan balance electronic configuration. So, saya rasa yang kamu tak faham yang ni lah. Ada budak message tanya, teacher, macam mana kita nak tahu block dia kalau dia hanya bagi period and group? Sangat senang. Sebab kita dah tahu S block, alright, kita dah tahu S block adalah group 1 sehingga group 2. Kita dah tahu P block adalah berapa sampai berapa. Mimi? Again. Kalau dia adalah P block, dia adalah group berapa sampai berapa? Lupa. Group 30 until 80. Thank you. Kalau dia D block, Syafiqah, berapa sampai berapa? Group 3 sampai group 12. Thank you. Kita dah tahu benda ni. Alright, kita dah belajar benda ni last week. Aisyah itu, so kita dah tahu benda ni. So, how to know the block? Senang, tengok group. Okay? Aisyah. P block. P block. P block. P. Aziz. D block. D block. C. Ikin. D block. D block. Untuk elemen D, group 15, Fatin. P block. P block, Zatasha, group 17. P block. P block. Aina Jiha? S block. S block. Koyum? D block. D block. Last but not least, Miss Wong, S block. Okay. Macam mana nak jawab yang ni? Okay, macam mana? Apa tu sebenarnya valence electronic configuration? Kalau kamu ingat balik, biasa bila saya tanya valence electron, saya akan tanya valence electron kamu pilih tu duduk kat mana. This is valence electronic configuration. Yang bukan benda yang kamu tak pernah tahu pun, benda yang kamu selalu saya duk tanya dah. Benda ni kita panggil valence electronic configuration. Electronic configuration untuk valence electron. So semua yang saya tanya sebelum ni, valence electron duduk mana? That is your valence electronic configuration. So kalau dia bagi info pasal period, group, valence electronic configuration macam mana nak tentukan? Kita perlu ada kehadiran block. Sebab tu soalan tanya block. Kenapa? Reason sangat senang. Bila kita tahu dia adalah period 3, bermakna N paling tinggi saya 3. Setuju? Alright. Bila saya kata dia group 16, saya akan tahu valence electron. Kenapa nak tahu valence electron? Sebab dia adalah untuk valence electronic configuration. Kenapa nak tahu block? Last. Kenapa kita perlu tahu block? Sebab yang tu adalah last electron duduk dalam tu. Setuju? Okay.
So macam mana nak tulis untuk valence electronic configuration yang pertama? N mesti adalah paling tinggi 3. Dia takkan wujud 4 sebab N paling tinggi saya 3. So saya akan mula dengan 3S. Alright, saya tahu N paling tinggi saya 3 dan untuk N sama dengan 3, saya akan ada 3S. 3S nak masuk berapa elektron? Saya ada 6 valence elektron. So saya masuk 2. Selepas 3S, 3S dah penuh. Saya sambung kat siapa? Saya sambung kat 3P. 3P saya akan pegang 4. Dan is proven N paling tinggi saya 3. Last elektron saya 6, valence elektron. P block, elektron last saya masuk pada P orbital. Nampak? Okay. Soalan setakat ni sebelum saya sambung? Miss, Ya. kiranya dia depends dekat group 16 dia ada valence elektron 6. Ya. Jadi kalau valence electron configuration dia kena isi jadi 6 elektron. Ya. Oh. 6 elektron duduk pada valence last. Okay. Bermakna depan ni, thank you for the question. 6 ni, 2 tambah 4 ni sebab group dia 6. Group dia 16, so valence elektron dia 6, betul. So kalau saya tak nak valence electronic configuration, saya nak electronic configuration penuh. Bermakna dia akan mula daripada 1s2, 2s2, 2p6 sehingga 3s2, 3p4. So bila kamu tulis macam ni, kamu akan nampak, okay, yang ni adalah valence elektron saya. Betul tak? Alright, so yang saya nak hanya valence electronic configuration. Kita tulislah 3s2, 3p4 saja. Tapi disebabkan soalan hanya tanya, sayang, soalan hanya tanya valence electronic configuration. Kalau kamu tulis penuh, betul atau salah? Tak boleh. Kalau kamu tulis penuh, jawapan salah. Sebab soalan hanya minta untuk valence electronic configuration. Kalau kamu nak tulis penuh sebagai reference, sebagai conteng kat tepi, boleh. Tapi jawapan akhir kena hanya adalah 3s2, 3p4. Okay, setakat ni. Boleh sambung. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua ni tricky sikit. Kenapa saya kata tricky? Sebab dia jahat. Dia berhenti pada D block. Last electron adalah pada D block. Group dia 10. So dia akan ada 10 valence electron. N paling tinggi sama dengan 4. Kenapa saya kata yang ni akan tricky sikit? Sebab apabila 4S boleh ada 2 sambungan. 4S boleh sambung daripada 4S masuk 3D. 4S juga boleh jadi 4S sambung dengan 4P. Kenapa yang bawah? Yang bawah kenapa wujud macam ni, teacher? Sebab 3D dah penuh, 3D 10. Betul tak? So kalau 3D dah penuh, 4S2 akan sambung pada 4P. Make sense? Alright, kamu akan tanya, teacher, lepas 4S mesti adalah 3D. Ya, mesti 3D. Tapi kalau 3D dan 10 dah penuh? Alright, saya bagi contoh satu ya. Kalau saya ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Katakan yang ni. Alright, last electron dia sekarang sayang isi pada 4P. So soalan saya, kalau last electron dia isi pada 4P, period 4, semua nampak, N paling tinggi 4. P block, dia akan jatuh pada P block. Dan bila dia jatuh pada P block, soalan teacher kat sini, valence electron dia berapa? 15. 7. Berapa? 7. 7. Mimi? Valence electron dia berapa asal-asal Mimi? 5. 5. Sayang, P block. Electron last duduk kat P block. Yang ni yang pening sikit. Kamu dapat yang ni akan senang je. Valence electron duduk kat P block. So kalau dia P block, valence electron akan sama dengan apa? Mimi? Plus 10.
Valence electron akan plus 10 untuk dapat number of group, betul. Tapi sekarang valence electron berapa? 10. Bila dia p block? 5. Valence electron akan jadi NS plus NP, sayang, sebab dia adalah p block. Tengok balik. Bila dia adalah p block, kita akan ambil NS tambah NP dan kita akan ambil 4S and also 4P. So siapa yang jawab 7 tadi betul sebab valence electron dia akan jadi yang ni. Alright, valence electron dia akan jadi 4S2 and 4P5. That is your valence electron. Sebab tu bila lepas 4S kamu kena berhati-hati. Lepas 4S adalah 3D atau lepas 4S adalah 4P. Dan macam mana nak beza yang ni? D block, P block. Kalau dia adalah D block, alright, contoh kat sini B saya. Kalau dia adalah D block, kita akan sambung kat mana? Kita akan sambung pada 3D. So teacher akan mula untuk yang ni adalah 4S2. Sebab N paling tinggi sama dengan 4. N paling tinggi sama dengan 4, so saya mesti kena mula dengan 4. Dan 4 saya akan mula dengan 4S. 4S2, 10 valence electron. 8 lagi nak duduk mana? 8 lagi akan duduk pada 3D8. Kenapa 3D? Sebab D orbital. Alright, sebab D orbital. Saya nak sambung terus kepada contoh yang lebih kurang sama. Kita tengok contoh ni. Alright, E. Kita tengok E side. Kalau E, N paling tinggi saya masih 4. Alright, tapi saya adalah group 17. Bila group 17 saya akan pegang 7 valence electron. Dan yang paling ketara berbeza, P block. So bila P block, valence electron dia kat sini, nak tulis macam mana? 4S2 masih adalah 4S2. Sebab saya mula dengan S. Saya sentiasa mula dengan S. 4S2 dah penuh. Dia P block. Saya boleh tak sambung dengan 3D? Alright, kalau saya sambung dengan 3D, dia patut jadi D block. So saya sambung apa? Saya sambung dengan 4P5. Kenapa 4P? Sebab dia adalah P block. Nampak? Okey ke? Soalan setakat ni? Miss, Ya. kalau jawapan saya 4S2, 3D10 dengan 4P5 betul tak? Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab kat sini, dia hanya minta valence. Alright, sebab kat sini dia hanya minta valence. Dan 3D10 kamu bukan valence electron. Alright, kita buat contoh sikit. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Katakan yang ni. Soalan biasa. So soalan saya sekarang saya nak tanya group dia berapa. Alright, bila kamu nak tahu group berapa, kamu akan cari blok. So soalan saya untuk yang ni. Blok berapa? Mimi? D block. D block. Kalau dia adalah D block. Umairah, dia adalah D block. So valence electron untuk D block adalah hasil tambah apa dengan apa, Umairah? 4S dengan 3D. 4S dengan 3D. Fatin, so valence electron dia berapa? 7. 7. So kamu kata 7, betul? Dia adalah D block, valence electron 7. So dia akan jadi group 7. Tak payah tambah 10 sebab dia D block. So, untuk jawab soalan kawan kamu tadi, boleh tak tulis sekali dengan 3D? 10, kita akan tengok kenapa tak boleh. Sebab yang ni sekarang yang kamu akan tulis sebagai valence electronic configuration. Alright, valence electronic configuration. Yang ni sahaja, untuk valence electron sahaja. So apa jadi kalau soalan saya yang kedua adalah this. 1S2, 2S2, 2P6. Okay. Alright. Zatasha. Dia akan jatuh sebagai blok apa? Zatasha? Blok P, P blok. P
P block. Dia akan jatuh sebagai P block. Thank you. Kalau dia jatuh sebagai P block, alright, valence elektron saya akan sama dengan apa, Mimi? 5. 5 yang kita akan ambil daripada? 4s2 dengan 4p3. Ya, yang kalau dia adalah P block, valence elektron adalah Ns tambah Np. Dan Ns saya sekarang adalah 4s2, Np saya adalah 4p3. Kenapa? Sayang, P block. Dia bukan D block sayang, dia adalah P block. Dan bila dia adalah P block, valence elektron adalah S tambah P. So that is my valence electron, that is my valence electron. Betul? So valence elektron kamu sekarang 5. Dan untuk soalan kamu tadi, boleh tak tulis sekali dengan 3D? Adakah 3D tu valence elektron sekarang? Tak. Tak. So boleh tulis tak? Tak. Alright, nampak? Better? Okay. So dia sangat bergantung pada dia adalah blok apa. Sebab tu kita kena tentukan blok sebelum valence electronic configuration. Sebab blok akan menentukan elektron last kamu isi dalam apa. Okay, better that way? Senang sikit? Boleh dah? Okay. Soalan ni kalau nak buat jahat, saya boleh padam je kolom blok tu. Alright, kalau dia tak tanya tak bermakna kamu tak perlu buat. Ingat yang tu. Alright. Kalau kamu perlu buat benda tu untuk dapat jawapan akhir, kamu kena buat sama ada soalan tanya atau soalan tak tanya. Alright. Bear that in mind. Soalan tak tanya, masalah soalan. Saya kena buat sebab saya nak dapat jawapan akhir. Kena buat. Okay. So next, kita tengok sikit. Untuk elemen C, sambung dengan elemen C tadi. Sorry. Saya dah lompat sikit. Nak bagi kamu nampak kan. So elemen C saya, N saya masih sama dengan 4. Group 7. So kalau group 7, 7 valence elektron dan D block. N sama dengan 4 D block. Saya tetap mula dengan 4s2 sebab N paling tinggi saya 4. So N sama dengan 4, 4s. Saya sambung kat mana? Saya sambung di mana? Haziq? 3D. Saya akan sambung dengan 3D berapa, Zik? 5. 5. Thank you. Okay. Kelas better? Alright, nampak Kalau tak nampak boleh stop, boleh tanya balik. Next, yang saya nak tanya D. Theo, what would be your answer? 4s2, 4p3. 4s2, 4p3. Thank you. Okay. Ikin? I have F kat sini. 5s. Sorry. Period 5, group 2, S block. Ikin? Sekejap. Tengah buat. Okay. Buat. Five S2. Thank you. 5s2. Very good. N sama dengan 5, paling tinggi. Group 2, so 2 valence electron dan S block, paling senang. Saya kena mula dengan 5s dan saya hanya pegang 2 valence electron. So saya duduk pada S block. So kamu boleh check jawapan kamu guna info yang dia bagi. Okay. Next, Hayati. Uh, 5s2, 4d10. 5s2, 4d10. Perfect answer. Alright, thank you. N sama dengan 5 adalah paling tinggi. Bila N sama dengan 5, valence elektron 12 sebab dia adalah D block. So, mesti kena mula dengan 5s sebab dia N paling tinggi 5. So, 5s2 dah ambil 2. So, 10 lagi elektron nak duduk mana?
Lepas 5S, D block bermakna mesti adalah 4D. Ingat, bila tak ada tempat dah. Bila dia biasa lepas 4S kita isi 3D. So sama kalau lepas 5S kita isi 4D. Alright? Dia akan tolak satu N tu. Dia akan kurang satu. Last but not least, Danish. Simple question. Alright, period 6, group 1, S block. 6S2. 6S berapa? 2. 1. 2 go 1. 1. Kalau aku boleh, if only I can crawl out from your screen, I've slapped you right now. Tahu? Hampa gelak. Betul. Ya, kalau boleh ketuk, aku ketuk dah 6S2 dengan confidentnya. Nyampar aku. Alright, group 1 kat sini sayang. Group 1. So, 1 valence electron sahaja and sama dengan 6. So, 6S1. Thank you. Setakat ni, soalan? Bolehkah? Okay, better? Alright, satu je saya nak minta, satu sahaja. Bila soalan minta valence electronic configuration, jangan tulis penuh. Tak dapat markah. Alright. Satu lagi yang budak suka buat, saya perasan, dia tulis penuh, lepas tu dia guna highlighter, dia highlight kat bahagian valence electronic configuration tu. Kita tak terima juga kamu kena tulis balik. Bermakna jawapan kamu hanya perlu berhenti pada 6S1. That's it. Itu je kita terima. Okay? So kalau dah tulis penuh, tolong tulis balik. Tu je. Rugi sebab bila kita tanda kertas, saya tahu budak tu tahu. Tapi dia tak dapat markah sebab dia tak jawab soalan. So rugi. Dan siapalah saya nak bagi markah kan? Kalau budak saya bagi 100 je. Budak saya pandai. Budak saya pandai. Cikgu je tak pandai mengajar. Betul tak Koyu? Alright, last but not least, last question. Soalan final ni. Soalan final tambah apa saya tak ingat. Soalan nampak gempak. Soalan je nampak gempak. Alright, nampak je gempak. Soalan biasa gila tak kawan. Soalan senang je. Okay. So soalan bagi dalam bentuk table. Periodic table in detail. So that is your A unknown until E unknown. So yang tu yang dia bagi. Soalan pertama dia tanya, how element A to E are arranged? How element A to E are arranged? Okay. Dania? Macam mana kita susun daripada A ke B, ke C, ke D, ke E? Dana dah hilang. Dana pergi mana? Kenapa Dana tak ada? Sorry. Dana ada? Ada. Okay. Apa jawapannya? Ada, kalau kamu tengok video dia ada pada very first slide I think. Macam mana kita susun benda tu dalam periodic table. Bergantung pada satu benda je. Anybody want to help? Number elektron. Number electron. Ikin? Number proton. Number of proton. The entire periodic table wujud sebab kita susun ikut number of proton. Tapi jawapan number of proton tak lengkap. Jawapan yang kamu kena ada adalah increasing. Kena cakap dia adalah dalam susunan menaik. Increasing order of proton number. Alright. Proton number, number of proton sama. Increasing order of proton number ataupun kalau kamu tengok video saya ada bagi option satu lagi, atomic number. Okay, sama. Okay, dua-dua boleh. Dua-dua kita terima. Memang kalau kamu tengok kita mula dengan group 1 hidrogen kamu. Hidrogen kamu adalah hidrogen 1 proton. Lepas tu helium 2, lepas tu kamu ada 3, 4, 5, carbon 6, 7 nitrogen, 8 oksigen, 9 fluorine, lepas tu neon 10. Dia akan susun ikut menaik. Dia akan susun ikut proton number menaik. Okay. That is the way kita dapat your periodic table. Periodic table tu tak adalah orang lulu-lulu nak letak suka hati weh. Kita susun ikut satu benda, proton number. Jawapan yang saya nak insist kat sini, perkataan yang saya nak insist kat sini adalah increasing order. Saya rasa proton number tu semua orang tulis. Okay.
increasing order. Mesti kena ada. Alright, next. Why element B and E are in the same group? Kenapa elemen B dan E duduk dalam grup yang sama? Okay. Danish hari ni duk jawab soalan saya banyak kali salah. Element B and E have the same number of valence electron and similar chemical properties. Alright, same valence electron. Dah cukup. Okay, similar chemical property lagi bagus. Okay, same valence electron and same chemical property. Boleh. Similar lah, similar. Tak sama 100% pun. Similar chemical properties. Boleh. Okay. Danish, group berapa ni rasa-rasa? 2. Group 2 Danish. Kalau dia group 2, berapa valence electron rasa-rasa? 2. 2. Dia blok apa rasa-rasa? S. S block. Thank you. Thank you. Alright. Next. Why element B and C are in the same period? Why element B and C are in the same period? Alright. Next, Zatasha. Kenapa? Sebab number of shell occupied same. Number of shell are the same. Boleh. Kalau nak high level sikit, apa kelas teacher guna number of shell? Principal quantum number are the same. Boleh. Jawapan yang saya tak nak, N is same. Jawapan ni saya menyampah. Alright, hang malam-malam pun tak payahlah tulis pendek sampai macam tu. Paling-paling cikai, paling-paling senang, N ataupun number of shell are the same. Okay, nak nampak lagi power sikit, principal quantum number are the same. Tak payah power weh, maka sama je. Saya senang je, janji betul. Okay. Next, which of the element are metal? So saya ada periodic table kat sini. Saya ada periodic table kat sini. Periodic table ada kiri dan kanan. Okay. Rasa-rasa siapa adalah logam selalunya? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Ikin kata kiri, Syafiqah kata kiri. So kiri most likely adalah logam. Okay. Kanan most likely adalah non-metal. Okay. Yang di mana kamu ada your carbon, your nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, semua tu. Phosphorus, sulfur, benda tu adalah non-metal. So logam kat sini. Dan bahasa Inggeris masuk elements are metal. So jawapan kamu adalah semua yang duduk kat sini. Bukan salah satu, bukan salah dua. Jawapan kamu adalah A, B, E. Semua kena ada. Alright, sebab soalan minta elements are metal. Okay. So semua. Last but not least. Alright, last but not least. Saya ada which element that have the electronic configuration NS, tak ada N. S2P2. Anyone? C. Small C. Okay, kalau semua C, saya nak tahu kenapa je. Nita, kenapa? Sebab C kat group 14. Sebab C kat group 14. Okay. Sebab dia adalah group 14, yang ni group 13. Naik first group 13, so yang ni pacik group 14. Group 14 sebab apa? Sebab dia valence electron dia S2 P2. So 4 electron. So, kenapa bukan group 4? Sebab kalau kata number of group P block, dia kena tambah 10. Alright, P block. Saya rasa bila saya baca soalan ni, kalau saya nak tembak jawapan ni, S2P2, first thing, dia P block. Tu benda pertama saya nampak sebelum valence electron semua tu. Saya akan nampak dia P block dulu. Benda paling senang sayang. So P block mesti duduk kat sini. Betul? So bila P block, kalau saya nak tembak, saya akan tembak C atau D. Tapi janganlah tembak, soalan senang kan. So P block dia adalah group 14 sebab valence electron kena tambah 10. Valence electron dia adalah S2P2. Thank you. Pandai. Kimia boleh dapat A?
Yalah, apa belajar kimia nak dapat B ke? Nak belajar B, nak dapat B sila left group now. Tak ada group ni, semua group nak dapat A je. Apa kelas nak dapat B? Alright, soalan sebelum kita masuk. Soalan untuk 6.1. Sekali lagi, period group block. Alright, Zika left group. Tak ada, saya rasa line dia tak okey je. Bukan. Saya saja je. Kadang-kadang lepas saya cakap tu, line tak okey kan. Saya positif. Babi apa benda saya cakap tadi? Last thing untuk 6.2 ni, kita belajar satu benda je sebenarnya. Period group block. Alright, benda ni untuk saya, diorang adalah satu benda. Sebab kita nak tentukan kedudukan dalam periodic table. So as you all can see, in the periodic table, semua orang adalah neutral. So when you want to determine period group block, alright, the position in the periodic table, we only need one thing. A correct electronic configuration for neutral atom. Alright, satu je. Correct electronic configuration untuk neutral element, neutral atom. Semua benda akan bergantung pada dia. So electronic configuration awal tu jangan salah. And sebab tu saya kata topic 5, kita belajar electronic configuration kat topic 5 hari tu, is a very good friend of your topic 6. Alright, dan benda yang kita belajar hari ni, macam mana nak tentukan period group block, kita akan bawa masuk sehingga topic 7. Alright, valence electron semua tu kita akan bawa masuk sampai topic 7. Sebab tu saya kat dalam mimpi pun, kalau saya call tiba-tiba, valence electron kena jawab betul. Electronic configuration kena betul. Pernah mimpi saya? Tak pernah. I was so stressed there's one moment that I was so stressed that saya mimpi kawan kamu yang tak masuk kelas ni. I was so stressed that, yeah. But you know, I wouldn't stress long. I learned how to let go so much in my life after teaching you guys. Yalah. Saya okey je. Nak buat macam mana kawan tak nak. Not too much. Cannot force people to like us. Right, Koyu? If the girl don't like you, you can't do much. Cari yang lain. Alright, question? Anything? Perlu Miss, perlu pergi toilet, ya? kalau soalan 5C tu saya bagi jawapan because the highest end in electronic configuration of element B and C is same, boleh? Boleh. Because the highest n, janji saya nampak n tu boleh lah. Tapi n tu gantilah dengan number of shell. Because the highest number of shell. Alright, ataupun the highest shell. N tu sebenarnya adalah petala dia kan. So gantilah perkataan n tu dengan petala. Petala dalam bahasa Inggeris, shell, lagi pendek. Kurang satu alfabet. Jimat sikit pen ink. Yelah, hampa malas nak menulis. So macam pen ink hampa mahal gila. Alright, lagi. Alright, perlu yang pergi toilet, perlu apa? Kalau boleh, kalau tak perlu apa, kita sambung. Perlu rehat, perlu take 5. Perlu. Kalau Koyu, kalau pasal rest, Koyu melaju. Ya, take 5. 5 minutes. 5 minutes to start boleh. So pergi toilet tu 3 minit je. Take 5. Kita get ready dengan 6.2.
Oh, by the way, kita nak tengok satu soalan chem score. So, kalau boleh buka chem score, Ustaz. Prepare for it. Question 17, chem score. Semua dah ada balik? Okay. Bikin ada ke? Okay. Alright, dan kita bincang soalan ni sikit. Alright, kita bincang soalan ni sikit. Kalau siapa yang dah buat, boleh check jawapan. Okay, let's see. I have my question 17 chem score over here. Write the electronic configuration if the element is located in group 5, period 4 and P block of the periodic table. So 17A saya. So 17A saya kat sini adalah electronic configuration dia. So electronic configuration tak ada unknown. So electronic configuration dia adalah terus kepada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Okay. Kenapa electronic configuration dia macam tu? Sebab dia dah kata dia group 5. Bila dia group 5, dia kena pegang 5 valence electron. Alright. Group 5 P block. Tak logik je weh. Kan? Group 5 mana boleh jadi P block? Ya. Ya. So saya nak ubah soalan tu. Group 5 D block. Ya. Yeah. Group 5 D block. So yang ni saya salah. Group 5, so bila dia group 5, dia adalah 5 valence electron. And then dia adalah period 4. Bila dia period 4 bermakna N paling tinggi dia kena sama dengan 4. Soalan yang lebih kurang kita bincang tadi, cuma saya nak ubah soalan ni jadi D block di mana dia akan jadi last electron duduk dalam D orbital. So, beza dengan soalan tadi, dia tak minta valence, dia minta electronic configuration penuh. So, according to this, kita tahu kita akan pegang 4s2 sebab N sama dengan 4 dan group 5, so valence electron 5 dan D orbital. So, kita akan sambung pada 3D dan dia pegang 3D3. Okay, dia akan pegang 3D3. So, over here, bila kamu tulis electronic configuration penuh, kamu akan mula dengan 1s sehingga 4s2 and 3d3. So that is your correct electronic configuration. Setakat ni. Okay. Alright, next. Next over there adalah give a set of quantum number for one valence electron in the s orbital in 4a. So s orbital saya adalah ini sebab valence electron saya adalah 4s dengan 3d. So one valence electron in the 4s and the quantum number akan jadi 4, 0, 0, positive half. Pilihan kedua saya, anybody? Kalau saya nak quantum 400 negative half. Thank you. Ataupun 400 negative half. Tapi sebab soalan minta set. Bila soalan hanya minta a set, kamu bagi satu sahaja.
Mana-mana satu sama ada 400 positive half, 400 negative half. Soalan 2. Draw 3 different orientation of d orbital. Write the electronic configuration if the element is located in group 5 period 4. Electronic configuration tadi tu soalan tadi. So draw 3 different orientation of d orbital. 3 different orientation yang kita akan lukis sebab d orbital kamu hanya pegang 3 elektron. So kita ada 5, you have your 3d xy, you have your 3d yz, you have your 3d xz, you have your 3d x square minus y square, and you have your 3d z square. And ladies and gentlemen, berapa yang kita lukis? 3. Kita akan lukis daripada sini, kamu akan lukis draw any tree. Okay. My advice adalah apabila kamu draw any tree, my advice satu je. Alright, benda yang saya nak tekankan satu saja, label. 2 benda yang kamu kena tekankan untuk label kamu. 1, paksi. Bila kamu lukis untuk 3, paksi kamu mesti kena susun dalam susunan yang sama. 3 tu kena pegang susunan paksi yang sama. Kita pernah ulang benda ni banyak kali. So X, Y, Z, and also last but not least, sekali lagi kamu kena susun dalam yang sama. X, Y, Z. Dan label kedua, apa benda yang kamu lukis? Kalau kamu lukis 3D XY, make sure dia 3D XY. Kalau kamu tu lukis 3D Z square, label. Mana-mana 3 yang kamu berkenan, yang kamu rasa senang. Okay? Make sure ada label. Itu sahaja. Setakat ni. Okay. Alright. Alright, next. Kita akan tengok pada soalan B. Soalan? Ada? Okay, soalan B saya. Let's see. 2 orbital diagram for the electronic configuration are not allowed. Dia dah bagi tahu dah, not allowed. State the principle that are not obey and explain. Line-line ni pernah saya pernah tunjuk tapi saya tak bagi guna. So kalau soalan guna, kamu tukarkan dia balik kepada kotak pun tak ada masalah. So bila kamu lukis balik, kamu lukis dalam bentuk kotak pun tak ada masalah. Okay. So untuk B Roman 1 over here, kenapa dia yang ni tak diterima? Apa yang dia salah kat sini sebenarnya? Anybody? Dia tak ikut Hans rule. Dia tak ikut Hans rule. Lagi? Afbau. Afbau, Ida? Yang lain? Tapi kalau kata Hans rule, Ida kata Afbau. Afbau principle. Fio kata Afbau. Why Fio? Sebab tu S tu dia kena fill dulu baru fill 2P. Afbau. Tapi 2S tu dah Fio dah. Perkataan apa yang penting? Kita isi dah 2S tu. Tapi dia tak penuh. Tak penuh. Fully fill. Alright, perkataan fully fill. So first thing, markah pertama yang kita akan dapat, obviously, Afbau principle. Okay. So perkataan markah pertama yang kamu akan dapat adalah bila kamu kata state the principle that are not obeyed. Afbau principle, markah pertama. Macam saya pernah cakap, the moment bila kita main dengan principle and rules ni, tak payah explain benda pelik-pelik. Explain je apa yang dia cakap tu. Alright. Afbau principle stated that electron must be fully filled into a lower energy orbital before fill into higher energy orbital. Okay? Kena ada yang ni. Dan soalan ni, dia minta explain kan? Bila dia explain, bermakna guna balik soalan. Bila keluar soalan disobey dan dia minta explain, tahu tak cara paling senang nak explain? Bagi yang betul. Alright?
Kamu bagi balik yang betul kat sini. Bagi tahu apa yang salah. 2S is not fully filled. 2S is not fully filled. Bagi tahu. Kalau 2S not fully filled, apa problem dia? 2S has lower energy than 2P. So bagi tahu yang tu. So kamu explain lah, tak payah panjang. Alright, kamu bagi tahu apa masalah kamu sekarang. Masalah saya adalah 2S saya tak penuh. Tapi 2P saya dah isi. So 2S is not fully filled. Kenapa 2S kena fully filled? Sebab 2S have lower energy than 2P. Dan yang paling senang, bagi balik yang betul. Correct arrangement. Correct arrangement dia adalah 2S kena penuh dulu dengan opposite spin dan 2P baru masuk. Nak tahu berapa elektron? Tengok berapa arrow yang dia bagi. Dia bagi 4 arrow. So kita hanya ada 4 elektron. Jangan gatal pergi letak lebih. Dia bagi kat sini 4 elektron, 4 arrow. Guna balik 4 arrow tu tapi bagi susunan betul. Okay? Sebab soalan minta explain ya. So kamu kena explain ikut soalan. Yang atas saya tak risau. Yang ni saya tak risau. Yang ni saya rasa kamu boleh buat. Masalah budak selalu dia tak explain guna soalan. Dia explain ikut aku lah. Alright. Bagi balik yang betul. Ni akan dapat markah. Always remember kalau soalan bagi yang salah, always bagi balik yang betul. Okay? Dia takkan tanya. Dia takkan tanya. Alright? Tapi bagi balik. Kalau dia tanya lagi lah kena jawab kan. So next, saya ada ni. 2S, 2P. So siapa salah kat sini? So S. 2S. Apa yang salah? Dia punya Direction spin. According to? Hans rule. Hans rule. Pauli. Pauli lebih tepat. Opposite spin, Pauli lebih tepat. Alright? Sebab apa Pauli lagi tepat sayang? Hans rule, tips untuk Hans rule adalah dia kena duduk dalam p orbital atau d orbital. Dan kita bincang Hans rule. Alright? Dan kita bincang Hans rule. Tapi sekarang dia duduk kat 2S. Dia tak ada a set of degenerate orbital. Dia seorang je. Betul? Dia tak ada banyak orang. So kita tak boleh cerita Hans rule. Therefore kat sini, untuk dua kamu, soalan dia adalah like this. Dia bagi dua yang duduk kat atas, lepas tu 2P like this. So apa yang salah? Disobey Pauli exclusion principle. Okay? Disobey Pauli exclusion principle. No 2 electron can have same set of quantum number. Tunjuk kenapa kalau 2S tu dia akan pegang same set of quantum number. 4, 0, 0, positive. 4, Miss 1, 4. Awak suka sangat 4. 2, 0, 0, positive half. Sorry. Okay, tak boleh kan? So kalau tak boleh, apa yang kita buat? Alright, so kalau tak boleh, tempat saya tak cukup, saya sambung kat bawah. So kalau tak boleh, electron in the same orbital must pair out in opposite spin. Okay, tunjuk yang betul macam biasa. 2S, satu atas, satu bawah. Dan disebabkan kita cerita pasal Pauli, jawapan kita tak habis. Jawapan kita kena tunjuk yang diorang pegang empat quantum number for quantum number, a set of quantum number yang berbeza. Alright, so yang ni akan pegang 2, 0, 0 positive half. Yang ni akan pegang 2, 0, 0 negative half. Alright, Pauli
Yang ni cara jawab dia. Mesti kena tunjuk balik quantum number yang berbeza tu. Okay. Next. Alright, next. Set. Apa dia tak paste kat sini? Paste lah kat sini. Okay, ignore je nombor-nombor tu. Given a set of quantum number for the highest energy in electron S. Interesting question. This is the highest energy electron in the atom X. Sayang, benda pertama sebelum kita tengok soalan. Faham tak maksud highest energy electron? Rasa-rasa elektron apa yang akan pegang tenaga paling tinggi dalam satu set quantum number ataupun dalam satu set electronic configuration? Highest energy orbital sebenarnya adalah last elektron yang kamu masukkan. Alright? Last elektron yang kamu masukkan sebenarnya akan jadi elektron yang pegang tenaga paling tinggi. Sebab apa? Sebab dia orang last masuk dalam tu. Alright, kita mula dengan 1s2, lepas tu kita masuk 2s2, lepas tu 2p3, 2p6, lepas tu 3s1 katakan. So 3s1 adalah highest energy orbital dalam tu. So bila dia highest energy orbital dalam tu, elektron dia paling tinggi lah tenaga. So highest energy electron is actually the last electron that you put in. Okay, dan kita tengok, dia bagi 3, 1, 0 positive half. So kita tahu dia duduk kat mana? N sama dengan 3. L sama dengan 1. Bermakna orbital apa? Dania? P orbital. P orbital. Given the set of quantum number for the highest energy electron in atom X, bermakna last electron duduk pada 3p1. Kenapa saya kata 3p? Sebab N sama dengan 3, L sama dengan 1. So 3p. Kenapa 1? Sebab tenaga paling tinggi dia sekarang, elektron. Bilangan elektron yang duduk pada 3p, dia bagi satu quantum number je. Alright, kalau satu set quantum number bermakna satu elektron. So yang duduk dalam 3p, satu elektron je lah. Sebab tu dia pegang 3p1. Okay, tu adalah elektron yang paling tinggi duduk dalam tu. So, kalau 3p1 adalah elektron yang paling tinggi, electronic configuration untuk X, kamu akan mula dengan 1s2 sehingga 3p1. So, 1s2 akan sambung dengan 2s2, sambung dengan 2p6, sambung dengan 3s2, sambung dengan 3p1. Dia akan berhenti pada 3p1. Okay? Okay, agak susah ke soalan ni? Ada soalan? Tak ada soalan? Okay. Alright, dia banyak main dengan bahasa lah. Banyak main dengan teori, banyak main dengan tu lah. Okay. So, confusion, saya rasa 3P, kamu setuju 3P tak ada masalah. Kenapa 3P1? Sebab quantum number tu dia bagi satu set je. Kalau dia bagi 2 set, bermakna dia akan pegang 2 elektron. Kalau dia bagi 3 set, bermakna dalam 3P tu ada 3 elektron. Sebab setiap satu set membawa makna kedudukan satu elektron. Okay. Alright. Last. What is the most stable ion of X? Right is electronic configuration. That is my X. Alright. That is my X. Dan saya nak tahu X kalau jadi ion, dia akan jadi ion apa yang paling stable. Yang ni, kita akan tengok nanti kat chapter 7. Tapi alang-alang ada, kita tengok terus. Macam mana nak tentukan? Senang. Tengok valence elektron. Kat sini, valence elektron kita berapa, Hakim? 3. 3. Yang duduk di?
3s2 3p1. Yang duduk kat 3s2 3p1, that is your 3 valence electron. Okay. Dan kalau nak jadi ion yang stabil, tahu tak kenapa benda tu akan jadi cation dan kenapa benda tu akan jadi anion? Satu je weh, oktat. Kenapa saya akan buang elektron? Kenapa saya akan terima elektron? Sebab saya nak stabil. Dan stabil dalam silibus kita ada oktat, ada duplet. So kat sini, obviously oktat lah sebab duplet duduk pada S je. Alright, duplet akan duduk pada 1S je. So oktat. So saya valence elektron pegang 3. Nak capai oktat, kena pegang 8 elektron. So ada dua pilihan. Sama ada buang 3 elektron ataupun tambah 5 elektron. Alright, buang 3. Kalau saya buang mereka, saya akan dapat 2s2 2p6 oktat. Ataupun saya tambah 5, saya akan jadi 3s2 3p6 oktat. So rasa-rasa, fikir logik. Nak buang 3 senang ke nak tambah 5 senang? Tambah 5. Buang 3. Buang 3. Tambah 5. Buang 3. Hang sekarang ni kalau hang nak buang 3 orang, hang nak remove 3 kawan dengan hang nak cari balik 5 kawan. 3 orang dengan 5 orang. Obviously 3 orang senang lah. Alright, kita buang 3. Alright. So kita akan buang 3 dan bila kita buang 3 sayang, kita remove 3 elektron. Rasa-rasa X kamu akan remove elektron. Jadi X charge apa? X3 plus. X3 plus. Kenapa 3 plus? We remove 3 elektron. Dan lepas saya remove 3 elektron, kita still akan capai oktat sayang. Kita still akan capai oktat. Okay. Yang ni yang kita akan belajar kat topik 7 nanti. Lebih kurang benda ni yang kita akan belajar dalam topik 7. Benda asas dalam topik 7. Dan again, kalau kamu tengok benda asas dalam topik 7 tu masih adalah bergantung pada electronic configuration dan valence electron. Okay. Konsep untuk nak jadi ion senang je. Kalau jumpa soalan lagi lepas ni, konsep nak jadi ion senang je. Duplet, oktat. Tapi kita banyak tengok pada oktat lah. Oktat, 8 elektron. Konsep dia adalah saya nak buang dengan saya nak terima berapa. Dan kita sentiasa pilih yang sikit. Kalau buang 2 dengan tambah 6, of course lah buang 2. Tapi kalau buang 7 dengan tambah 1, of course lah tambah 1. Alright? Make sense? Question? Amin, macam mana nak pakai duplet kau tak? Macam mana nak tahu dia pakai duplet kau tak? Duplet sebenarnya duduk kat 1S je. Kalau dia adalah duplet, kalau dia hanya melibatkan 1s2, 2s1. So dia akan buang 1. So yang ni duplet. Alright, duplet hanya akan duduk pada 1s2 sahaja. Selepas 1s2, alright, kalau kamu ada 2s2, 2p5, semua tu oktat. Alright, the moment dalam soalan kamu ada p, dia mesti oktat. Okay. Alright. Dia duplet kita hanya duduk pada 2s2. 1s2 sorry. Duplet kamu hanya duduk pada 1s2. Kalau 2s2 kita tak panggil benda tu duplet tau. Sebab apa 2s2 tak boleh jadi duplet? Sebab dalam energy level 2 n sama dengan 2 dia wujud 2p. The moment dia wujud 2p, maksimum elektron dia 6. Bila maksimum elektron dia 6 sayang, oktat wujud dah kat sini. Nampak? Okay. So duplet dalam silibus kamu so-called duplet tu hanya wujud bila n sama dengan 1 je. Sebab dalam n sama dengan 1, kita hanya ada 1s2. Okay, the moment n sama dengan 2 ada, n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, so on kat belakang tu, dia mesti oktat. Alright. So tak payah risau sangat. Duplet hanya 1s2. Miss kalau valence elektron 4. Kalau valence elektron 4. Okay, good question. Kalau valence elektron 4, sekali lagi benda tu kita akan jumpa di chapter 7 tapi boleh sembang sikit. 1s2, 2s2, 2p4. Alright. Saya tak sure suara siapa tadi, Haziq ke Hakim, saya tak sure. Alright, 1s2, 2p2. Kalau valence elektron saya 4. Kawan kamu tanya, kalau valence elektron saya 4, saya nak tambah 4 atau saya nak
tolak 4 ataupun saya buang 4. Okay, dia sama teacher. Kalau 5-3 kita boleh pilih 3 lagi. Kalau 4-4 kita nak pilih mana? Sebab tu carbon yang ada case ini, group 14, yang pegang group 14 ada 4 valence elektron. Carbon dia tak jadi ion. Biasa tak jumpa carbon jadi ion. 4 plus atau 4 minus. Tak biasa kan? Alright? Tak biasa. Sebab kenapa tak biasa? Sebab dia susah nak jadi ion. Dia susah nak terima 4, dia susah nak buang 4. Dan kita wujud keadaan share elektron. Saya rasa kamu pernah dengar. Covalent bond. Ingat? Kalau tak ingat covalent bond yang ni weh. Share. Alright? Okay, dia wujud sharing elektron. Okay, dia wujud sharing elektron. Kita akan tengok kat topik 7 nanti. Alright, kita akan ada ionic, kita akan ada covalent. Banyak pula aku cerita pasal ni. Ionic dengan covalent. Ionic bila dia buang atau terima elektron, baru dia akan jadi ion, cation atau anion. Covalent, bila masa nak jadi covalent? Bila dia takkan buang dan dia takkan terima. Dia share. Alright. So carbon akan suka share lah. Sebab tu kalau carbon, kamu jarang jumpa carbon 4 plus, carbon 4 minus. Group 14 tu jarang. Alright. Yang biasa kamu akan jumpa jadi cation, anion adalah macam group 1 katakan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So yang ni akan suka jadi positive 1. Kenapa suka jadi positive 1? Sebab saya akan buang yang ni. Your sodium, potassium, group 1 metal kamu. Kenapa dia nak jadi buang 1? Sebab saya nak capai octet. Okay. Menjawab soalan? Okay. Yeah. Good question. Very good question. At least hang dengar lah apa yang aku merapu ni kan. So, ada soalan. Okay, don't worry. We'll look at it. Don't worry. We will reach that eventually. Lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, I want to go through into your 6.2 also no matter what. Simple je yang kita nak tengok ni. Okay. Kita nak tengok 6.2. Saya nak bagi conclusion sikit supaya kamu boleh present kat saya minggu depan. Kamu ada assignment sikit yang minggu depan? Gimana? Semua guna laptop kah? Dan talk, teacher talk, kami tak guna laptop. Alright. Okay, kita nak go through sikit. Masa saya tinggal tak banyak. Nanti nak solat Jumaat lah. Nanti ayah duk tunggu nak keluar makan lah kan. Sikit je. Conclusion saya sikit je. Atomic radii kat sini. Saya tak nak cerita panjang. Kamu pun malas nak dengar saya cakap. Atomic radii ada 2 benda kita akan tengok. Effective nuclear charge. Saya nak kamu baca benda ni. Alright? Sebab saya akan tanya. Effective nuclear charge dan juga dia ada shielding effect. So, atomic radii akan dipengaruhi, akan affected by 2 benda ni. Effective nuclear charge dan juga shielding effect. Yang paling penting adalah 2 benda kamu kena tahu. Guna bila. Alright. Guna bila. Bila masa nak guna benda ni. Dan juga apa dia. Alright. So, effective nuclear charge. Apa benda tu? Dan bila kita nak guna? Sama juga dengan shielding effect. Okay. Tak nak cerita, tak nak tunggu lama. Period. Bila you go against a period, when you go across a period. Okay, when you go across a period, this is the time that you will be using your effective nuclear charge. Bila masa nak guna effective nuclear charge? Bila dia duduk dalam period yang sama, kita akan guna effective nuclear charge. Okay? Sebelum tu, bila nak guna, apa tu effective nuclear charge dengan apa tu shielding effect. Okay, sebelum tu. Effective nuclear charge, dia ada nama short form dia sikit lah. Nama short form dia kita panggil CZF. Kalau kamu ada tengok video saya, dia panggil CZF. Alright. So, satu lagi saya ada shielding effect. So, generally, what are they? Apa dia orang? Effective nuclear charge formula, Z tolak S. Malas nak kira? Senang nak cerita. Effective nuclear charge adalah saya ada nukleus, saya ada petala,
Alright. Saya ada nucleus, saya ada petala. Daripada nucleus, alright, ada positive charge. Positive charge akan tarik elektron yang kat luar tu pegang negative charge. So dia akan tarik. Saya guna perkataan tarik, bermakna dia adalah force of attraction. Force of attraction, daya tarikan. So apa itu effective nuclear charge? Nama pun effective. So effective charge yang duduk daripada nucleus sampai kat valence electron, kita panggil effective nuclear charge. Okay? Force of attraction yang daripada nucleus berjaya sampai pada elektron paling luar tu. Outermost electron, dia berjaya sampai kat petala paling luar tu. Daya tarikan yang elektron rasa daripada nucleus sampai kat luar tu, that is what we call force of attraction. Okay? Nucleus, elektron duduk paling luar. Ada daya tarikan. Dia tertarik. So, banyak mana yang dia tertarik tu, that is your effective nuclear charge. Okay? Daya tarikan, that is effective nuclear charge. Apa tu shielding effect? Pernah main game tak? Game yang main war, yang kamu kena build empire, lepas tu hang nak halang orang datang lawan, hang akan dirikan tembok, betul tak? So, your shell adalah tembok. Ada 2 petala, ada 3 petala. Apa itu shielding effect? Nucleus, sama. Saya ada elektron kat luar, saya akan ada daya tarikan. Tapi nucleus saya sekarang duduk kat tengah. Nucleus memang duduk tengah lah, misal. Nucleus saya duduk kat dalam, nak sampai kat petala luar, saya kena lalu N sama dengan 1. Saya kena lepas satu tembok, baru saya sampai level yang paling luar. Baru saya sampai level kedua. So, saya ada shielding effect. Alright, saya ada shielding effect. 1N. Ni shielding effect saya. Saya kena lalu dia, baru sampai kat kawan kat luar tu. Yang ni, nucleus. A force of attraction teacher, daya tarikan teacher kena lalu N sama dengan 1. Dah lepas satu tembok, kena lepas satu lagi tembok. 1, lepas 1, kena lepas 1 lagi. Baru jumpa orang paling luar ni. Alright? So, rasa-rasa logik. Shielding effect, siapa lagi tinggi? Yang pegang 3 shell ke yang pegang 2 shell? Shielding effect atas tinggi ke shielding effect bawah tinggi? 2 shell, bawah. Bawah. Shielding effect bawah lebih tinggi. Shielding effect. Shield tu adalah macam block. Alright? Block. Kesan yang kamu, kesan tahanan kamu. Lagi banyak tembok, kesan tahanan kamu lagi tinggi lah. Kalau kamu main game main game apa? Main game kan, tipu lah. So, lagi banyak, lagi banyak, COC. Dah lama tak main dah Lagi banyak blok kamu buat, tahanan kamu lagi kuat. So, shielding effect lagi tinggi. Betul? Alright? So, lagi banyak petala, shielding effect kamu lagi tinggi. Okay? That is your effective nuclear charge. That is your shielding effect. Effective nuclear charge adalah daya tarikan yang dirasa oleh elektron kat luar tu. Shielding effect adalah pertahanan yang dia kena lalu tu. Berapa blok yang dia kena lalu. Okay? Lagi banyak blok kamu kena lalu, shielding effect lagi tinggi. Ni bukan bahasa yang paling betul. Tapi ni saya rasa bahasa yang paling senang untuk kamu faham. Okay? So that is your effective nuclear charge. That is your shielding effect. Kenapa bila across a period, mesti guna shielding effect? Reason. Bila dia adalah same period, number of shell adalah same. Bila number of shell dia same, contoh saya malas nak lukis, so kita guna period 2. Alright? Bila saya goes again period 2 sayang, bermakna semua orang dalam ni pegang 2 petala. Betul? Pegang 2 petala. Right? So kalau semua orang pegang 2 petala, number of shell 2, boleh tak guna shielding effect? Soalan saya. Alright? Dia tak boleh guna shielding effect. Alright? Dia takkan boleh guna shielding effect when you go across a period. Sebab tu when you go across a period, kita hanya boleh tengok nuclear charge. Make sense? So shielding effect tak boleh guna. Untuk hari ni sebelum kita habis, saya nak bagi tahu kenapa across a period effective nuclear charge, kenapa down a group shielding effect. Okay? So, bila across a period number of shell sama, kita tak boleh guna shielding effect. No. Tak boleh. Okay?
Dan kita hanya boleh guna effective nuclear charge sebab apa? Reason yang sangat senang. Kalau kamu ingat bila kita susun periodic table, bila teacher susun periodic table, alright, ni besar sikit. Bila kita susun periodic table across a period, kita dah belajar lah kat soalan tadi. Kita susun ikut proton number. Proton number dia naik sayang. Proton number kat sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Across a period, proton number increase. Dan bila proton number increase, hang fikir logik. Ni nucleus, ni petala yang sama. Oh, jenuh kena lukis macam ni weh. Minggu depan kena buat siap-siap. Malas nak lukis dah. Okay, habis. Petala yang sama. Bila petala yang sama, tapi proton number naik. Proton number duduk kat mana? Nucleus. Proton number orang pertama pegang 3 proton. 3 positif. Orang kedua pegang 4 positif. Orang kelima pegang 5 positif. Orang keenam 6 positif. Alright? Tapi bilangan petala sama. Saya ada 3 positif, saya tarik banyak ni. Saya ada 4 positif, saya tarik banyak ni. Saya ada 5 positif, tapi saya tarik orang yang sama. Saya ada 6 positif, saya tarik bilangan petala yang sama. Bilangan petala sama, tapi proton number naik. Apa jadi pada daya tarikan? Decrease. Increase. Force of attraction akan increase. Bila proton number increase, force of attraction akan naik. Dan bila force of attraction naik sayang, ZZ akan tinggi lah. Bila daya tarikan kamu tinggi, bermakna daya tarikan yang dirasa oleh elektron paling luar ni, alright, akan makin tinggi lah. Betul? Okay, make sense? Ni bahasa paling simple ni, tak ada ayat-ayat lagi. And therefore, when you go across a period, apa jadi pada size? Makin besar ke makin kecil? Kecil. Kecil. Alright, kenapa makin kecil? Sebab daya tarikan makin kuat. Effective nuclear charge makin kuat. Bila saya ditarik lagi kuat, bermakna valence electron closer to nucleus. Alright, bila valence electron closer to nucleus, atomic size decrease. Sebab tu bila kamu go across a period, size dia adalah daripada besar sehingga makin kecil. Reason dia satu je. Proton number increase. Sebab bila kamu susun periodic table, proton number increase when you move across a period. Proton number increase tapi bilangan petala sama. Bila bilangan petala sama tapi bilangan nukleus dalam tengah-tengah tu naik, daya tarikan tinggi. Daya tarikan tinggi, effective nuclear charge tinggi, orang jauh ditarik dekat. Bila orang jauh ditarik dekat, size jadi kecil. Alright, ayat penuh, ayat lengkap tu ada dalam nota, ada dalam YouTube, tengok sendiri. Okay, setakat baca, tak payahlah aku. Apa balik tadika boleh belajar membaca. Okay, yang paling penting kat sini. Kenapa first thing saya kata across a period kita mesti guna effective nuclear charge? Sebab bila across a period number of shell sama, shielding effect tak bermakna di sini. Okay? Boleh? Alright, dan shielding effect last. Shielding effect hanya akan bermakna when you going down a group. Going down a group. Okay? When you are going down a group yang sama, apa yang akan berlaku adalah bilangan petala bertambah. Reason sangat senang sebab yang ni adalah period 1, yang ni period 2, yang ni period 3. So kamu go down a group. Apa jadi pada petala dia? Daripada 1 petala jadi 2 petala, jadi 3 petala dan dia boleh jadi 4 petala. Alright? Petala dia makin tinggi, boleh jadi sampai 7 petala lah. So N increases. Betul? So bila N increasing, kamu tengok bilangan petala bertambah. So bila bilangan petala bertambah, apa jadi pada shielding effect tadi? Bertambah. Sebab daripada nukleus, untuk petala pertama kamu sampai terus. Untuk petala kedua, kamu kena lalu satu shielding effect baru sampai kat dia. Untuk yang seterusnya, kamu kena lalu 1, kena lalu 2 baru sampai kat luar. So bila N increase, alright, N increase, your shielding effect akan increase. Dan kenapa bila down a group, alright, when you go down a group, kita hanya guna
shielding effect kat sini. Reason sangat-sangat senang sebab dalam going down a group, number of shell increase. Bila number of shell increase, shielding effect jadi obvious. So shielding effect also increase. Dan logically, bila shielding effect tinggi, apa jadi pada force of attraction? Decrease. Decrease. Force of attraction jadi decrease. Koyum hanya akan jawab soalan laju bila kita menghampiri pukul 12. Koyum akan macam, okay, orang lain tak nak jawab, aku jawab sebab Miss Wong tak payah tunggu. So Koyum akan jawab soalan laju bila 11.50 dan ke atas. Betul Koyum? It's fine, we can go faster. That is your force of attraction. Makin laju kamu, saya rasa macam, oh boleh slow ni. Jahat. Force of attraction akan decrease. Logically, kenapa force of attraction akan decrease? Sebab daripada nucleus, nak sampai paling luar tu, kamu kena lalu ramai orang. Kamu kena lalu ramai tembok, ramai pertahanan, baru sampai kat luar. So force of attraction jadi lemah. Bila dah sampai, nak lepas satu ni nucleus, nak lepas satu dah guna tenaga. Nak lepas dua lagi guna tenaga. Guna tenaga sampai kat luar tu, tenaga tinggal sikit je. So force of attraction jadi lemah. Bila force of attraction jadi lemah, kamu valence elektron kamu. Alright, valence elektron kamu akan duduk far from nucleus. Alright, far from nucleus. So bila valence elektron duduk jauh daripada nucleus, when you going down a group, obviously dah sangat obvious dah. When you go down a group, what happened to the size? Tambah. I told you, ladies and gentlemen, I told you. Alright, force of attraction turun, so valence elektron akan duduk jauh sebab saya tak berjaya tarik dia dekat dengan saya. Macam Koyum sekarang, dia dah duduk makin jauh dengan Miss Wong. Our force of attraction is getting weak, therefore the size will increase. Okay, boleh? Next week kita akan bincang benda ni sikit lagi. Saya akan bagi contoh soalan macam mana, kalau soalan tu keluar, macam mana kita boleh tentukan dia adalah group yang sama atau period yang sama. My advice adalah kita balik kepada electronic configuration, sebab daripada electronic configuration kamu boleh nampak valence electron. Kalau valence electron dia sama, dia group yang sama. Kalau period dia, N tertinggi dia sama, bermakna dia period yang sama. Kalau kamu faham yang ni, kalau kamu faham explanation yang ni, yang paling penting adalah dalam soalan, macam mana saya nak tahu dia same group atau same period. Alright? Kamu dah tahu dah, okay, same group, saya nak bincang shielding effect. Lepas tu 5 ayat tu dah hafal dalam otak dah. Kalau shielding effect, ayat dia apa? Pap. Tapi masalah dia sekarang keluar soalan, same group ke same period? Tak tahu. Jangan harap soalan bagi tahu elemen P and Q are in the same group. Soalan macam tu tak keluar. Soalan macam tu tak keluar. Sebab kamu dah belajar macam mana nak tentukan period, kamu dah belajar macam mana nak tentukan group. So kamu yang kena tentukan dia same period atau same group. Okay? Alright. Last but not least, before I end, ada juga saja nak bagi Koyum gatal hati. Last but not least, dalam exam nanti. Saya tak nak kamu buat ayat pelik-pelik pun. Alright, saya tak perlu ayat pelik-pelik. Dalam YouTube saya ada ayat yang ni. This 6 ataupun 5 lah. 5 or 6 sentence. Dalam nota kamu 6 kalau tak silap saya. So, 5 ayat ni adalah ayat yang saya nak kamu guna sahaja dalam explanation. Tak perlu panjang apa-apa, tak perlu merepek-repek. Sama ada naik atau turun. That is the key point. Kalau period, dia adalah proton number, sama ada naik atau turun. Lepas proton number, kita akan bergerak kepada force of attraction from nucleus to valence electron. Ketiga, effective nuclear charge naik atau turun. Last but not least, bila daya tarikan tinggi atau rendah, apa jadi pada jarak valence electron kepada nucleus? Dekat atau jauh? Last but not least, atomic size increase atau decrease. Sama juga when you are going down a group. Masih adalah point yang sama. Alright, masih adalah point yang sama. Cuma berbeza dari segi konsep. Dia adalah number of shell, apa jadi pada shielding effect, apa jadi pada force of attraction, apa jadi pada jarak valence electron daripada nucleus, apa jadi pada atomic radii. Saya tak nak kamu nampak benda ni susah. Benda ni sangat senang. The moment kamu tahu dia same group, kamu tahu kamu guna shielding effect. The moment kamu tahu dia same period, kamu guna effective nuclear charge. Betul, soalan akan keluar sebagai explanation. Sayang, 5 ayat je. Alright, takkan tak boleh hafal. Betul? Okay. That is the thing only. Question so far?
question so far? Alright, jangan ingat sebab saya ajar laju so benda ni tak penting lah. Tak. Sebab minggu depan saya akan bagi soalan dan kamu kena explain soalan tu kat saya. Bawa shout. Alright, explain sekarang apa mengantuk je. Yang paling penting apa tu dan bila nak guna. Ingat yang tu dulu. Question? Okay, kita tak sabar dah. Keyword-keyword jangan tinggal lah. Keyword-keyword berhati-hati kalau dia adalah force of attraction, kalau dia effective nuclear charge, keyword-keyword tu jangan tinggal. Question? Payung tak sabar dah. Tak ada soalan teacher kami, tak ada soalan. Habislah. Alright, that's it for today. Have a good weekend. I'll see you next week. Thank you. Thank you.